الله الله ربي هو الله. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya apa? Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Apa makna berdiri sini? Dengan makna maujud, wujudan Allah, bukan berdiri yang segera faham. Ya, minal qun ilal qiyam, daripada dia duduk lepas tu dia bangun dia. Bukan macam tu. Ada juga dia orang kira macam tu ya. Ada tuan guru saya cerita dulu lah. Budak sekolah Arab kan. Dia tak pun faham. Apa makna qiyamu binafsi? Berdiri macam mana? Dia berduduk macam ni dia. Kalau dia kata macam tu berdiri, dia habislah tuan. Kesurat tasyabuh, serupa makhluk dengan Tuhan pula. Jadi berdiri qiyamu binafsi dia ada dua makna. Iaitu la yaftakir ila mahallin wala mukhassis. Dua makna. Pertama, la yaftakiru ila mahallin. Dia tidak berhajat kepada mahal. Makna apa mahal? Tempat. Apa makna tempat? Zat. Ya. Atalah dia tidak berhajat kepada zat. Satu. Kemudian yang kedua maknanya wala mukhassis. Dia tidak berhajat kepada fa'il. Jadi bila kita itlak saja qiyamuhu binafsi ibaratun an nafil fa'il. Ya. Mana ibarat daripada ternafinya fa'il, berhajat kepada fa'il. Sebab makna qiyamuhu binafsi dia masuk kategori sifat apa tuan-tuan? Wa hamsatun ba'daha salbiyatun. Ya. 5 selepas daripada wujud dipanggil sifat salbiyah kan? Idam, baqa, mukhalafah, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Jadi lepas 5 selepas daripada wujud adalah sifat salbiyah. Makna salbiyah dengan makna insilaf. Itu bahas panjang tadi. Maknanya sifat salbiyah ni bila kita sebut saja, ya, apa sebab ulama namakan dia salbiyah? Sebab bila kita sebut sifat salbiyah, zihin akal kita terus pergi menangkap kepada ibarat daripada apa? Nafyu syai' li syai'. Ternapinya satu di satu. Ya, ternapinya suatu perkara di satu perkara. Macam kidam. Kita sebut kidam. Apa makna kidam? Ibaratun an-nafil adami sabiq lil wujud. Bila kita sebut kidam ni akal tu tangkap. Ibarat daripada ternapi. Ibaratun an-nafil adami sabiq. Ternapinya ketiadaan yang mendahului bagi wujudullah. Mana wujud Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Ada makna. Baka ibaratun an-nafil adami lahik lil wujud. Sebab baka dia akal tu tangkap. Maknanya apa? Ibarat daripada ternapinya ketiadaan yang menghubungi. Tadi ketiadaan yang mendahulu. Dua-dua benda ni tidak ternapi pada makhluk. Kita lalu benda semua ni. Ada kita, adakah ternapi permulaan? Tak ternapi. Dengan bau kita ada permulaan, asal tak ada. Kemudian wujud kita adakah ternapi kemusnahan? Tidak. Mana kita akan berlaku mengalami kemusnahan, mati. Ya, mana tidak baka. Jadi maknanya sifat salbi dengan makna insilaf, kita sebut lagi akal tangkap situ. Berlainan sifat nafsiyah, wujud. Kalau kita tanya Muhammad ada pakcik? Ada. Bila dia sebut ada dia, zihin kita terus tangkap diri dia. Ada kita nampak diri dia. Itu sebab dia panggil nafsun diri. Sebab tu wujud saja dipanggil sifat nafsiyah, mansubun ila nafsi. Dibahasakan kepada diri. Mana tangkapan kita bila sebut wujud terus kepada Tuhan. Zat. Itu sebab dipanggil sifat nafsiyah. Kamu tanya kata apa ilat? Ilatu tasmiyah. Ilat ataupun sebab yang kita bagi letak nama nafsiyah, yang ni nama salbiyah, ini ma'ani, ini ma'nawiyah. Apa sebab? Memang macam tu pula. Dia tak belajar. Dia tak tahu. Dia cakap, apal ni mah. Wajah tanasuk. Apa sebab dia kategorikan dia salbiyah? Memang salbiyah ni. Orang dah panggil salbiyah dia. Tu habis cerita. Dia tak faham. Yang kita kena faham. Apa sebab dia nama salbiyah? Apa sebab dinamakan ma'ani? Apa sebab dinamakan makna sifat tu sifat apa? Nafsiyah. Sebab dilalah dia tu. Menunjuk tuan. Qiyamu binafsi dia masuk dalam kategori apa? Sifat salbiyah.
Baik, salbiah pula dengan makna apa? Insiraf. Kalau salbiah dengan makna menapi, bermakna ada orang tukang napi. Tuhan tidak layak, tak ada orang kongsi dengan dia, tak ada, dia tunggal. Dengan makna ternapi. Jadi bila kita sebut saja qiyamuhu binafsi, akal kita tu tangkap. Mana ternapi di antara dua perkara. Pertama apa? Ternapi bagi dia apa? Berhajat kepada pencipta. Kedua, ternapi bagi dia apa? Berhajat kepada zat tempat dia berdiri. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala adalah zat. Yang berhajat pada zat nak berdiri ialah sifat. Sebab sifat benda yang duduk di zat. Itu kaedah. Pada ilmu suludin kita belajar, terfaham kaedah-kaedah dia. Satu kitab tuan-tuan katamu cukup. Yang lain boleh kias. Ini sampai 10 kitab kita tanya apa makna zat? Zat lah. Apa makna sifat? Sifat. Habis jawab dia. Sebab ketua dia sifat zat dia tak tahu zat. Lepas tu dia pening apa zat apa sifat. Ya, ta'arif dia kena kenal. Zat ni mana maqama binafsi. Ya, maqama binafsi, benda yang berdiri dengan sendiri. Apa makna berdiri sendiri? Mana dia tidak berhajat kepada mahalun, pada tempat. Ya, dia sendiri handle. Kalau sifat lawan dia, maqama bi ghairi, benda yang duduk berdiri dia dengan benda lain. Dia tak boleh duduk sendiri. Sifat, contoh kita kata warna putih. Putih boleh duduk sendiri. Sama duduk di baju kita, di kopiah kita, di dinding kan. Putih, warna putih. Contoh dia. Ya. Adapun diri kita ni di zat. Kita tak ada dalam lompang tu duduk kat orang menempel kan, tak ada. Jadi kaedah dia tiap-tiap zat dia mesti bersifat. Tiap-tiap zat dia mesti ada sifat. Tidak ada zat yang khulqan sifat tu muhal, mustahil. Sifat zat mesti ada sifat. Dan tiap-tiap sifat pula mesti dia duduk di zat. Dia tak boleh bercerai. Ya, ada kaedah ni. Jadi di sini bila sebut qiyamu binafsi, bermakna Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat. Sebab apa tak berhajat kepada zat? Dia sendiri adalah zat. Zat dia tak berhajat kepada zat. Diri objek benda. Dia tak berhajat nak duduk tempat lain. Dia bawa diri sendiri. Cuma beza dia ada zat yang qadim, ada zat yang hadis yang baru. Itu saja. Satu makna. Makna yang kedua, ia telah berdiri dengan makna tidak berhajat kepada fa'il. Tidak berhajat kepada pencipta. Ini telah kita bahas di masalah tajuk qidam dan juga tajuk mukhalafah. Dia ada apa tu? Rangkaian. Ya. Sebab kalau berhajat kepada pencipta dia dah jadi baharu. Ya, dan bila baharu, jawab dia bukan mukhalafah, dia sudah mumasalah, sudah bersamaan. Dan semua kita dah diuraikan dengan dalil lepas. Ada di antara makna qiyamu binafsi dia ada dua makna. Tidak berhajat kepada zat dan dia tidak berhajat kepada penjadi atau pencipta, atau bahasa Arab dipanggil fa'il. Ya, tak berhajat kepada orang. Sebab apa? Dia pencipta, bukan dia dicipta. Itu dia panggil wujud yang hakiki. Dan orang yang zat yang wujud dengan hakiki inilah saja layak menjawat jawatan ketuhanan. Jawatan ketuhanan, kewujudan dia mesti hakiki. Kalau wujud tidak hakiki, batal, dia tak boleh jadi Tuhan. Maka mana ada selain Allah yang taraf wujud dia hakiki? Semua wujud majaz. Apa makna wujud majaz? Wujud dia wujud yang muqayyad, wujud yang terikat dengan benda lain. Wujud yang hakiki dipanggil wujud yang mutlak. Wujud mutlak mana? Wujud yang tidak terikat dengan siapa. Siapa dia yang tak terikat? Allah Ta'ala. Dia tak terikat dengan siapa. Ada dia, tak perlu pada pencipta. Sebab apa? Dia sedia. Ya. Ada dia, tidak perlu kepada maknanya pemberi dan sebagainya. Sebab dia yang memberi, dia yang mengawal. Allahu yudabbirus samawati wal. Allah Ta'ala yang mentadbir langit bumi. Dia yang mentadbir, bukan dia yang ditadbir. Dia yang memberi, bukan dia penerima. Ya. Dia yang mengurus, bukan dia diurus. Allahus Samad, Allah Ta'ala tempat tumpuan, bukan dia bertumpu berhajat pada lain. Tidak. Itu semua makna-makna apa tuan? Besar. Ada makna ketuhanan. Jadi disebut Tuhan, maka dengan sendiri kewujudan dia sudah lagi makna. Wujud Allah Ta'ala wajib. Wujud selain Allah dia panggil jaiz, harus. Mana boleh ada pun ada, tak ada pun tak boleh. Ada wujud Tuhan tak boleh. Sebab tu ketika faham martabat kewujudan, sebab tu kemuncak dia akan nafi isbat, dia akan pergi ke arah. Sampai peringkat dia akan pergi kepada la maujud illallah. Tiada yang wujud, mana wujud yang sebenar-benar melainkan Allah.